Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cu Bumi. Pada kali ini Pak Cu akan menceritakan tentang fenomena meteorit ataupun tahi bintang, di mana tahi bintang adalah satu objek yang berasal daripada angkasa raya ataupun daripada extraterrestrial material atau bahan yang berasal daripada luar, daripada angkasa raya dan jatuh ke permukaan bumi. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa dalam minggu lepas kita telah dikejutkan dengan satu letupan yang masing-masing tidak mengetahui di mana puncanya. Itu yang di mana penduduk Malaysia yang berada di Sabah dengan Sarawak, sebahagian daripada Sarawak, dan juga di Brunei dapat menyaksikan fenomena yang dikenali sebagai kejatuhan meteorit atau meteorit yang masuk ke dalam atmosfera bumi dan kemudian meletup. Itulah yang kejadian yang berlaku, yang di mana sebelumnya terdapat bermacam-macam andaian dari mana punca bunyi berkenaan, dan sebahagian mengatakan bahawa daripada latihan ketenteraan dan sebagainya, tetapi daripada maklumat yang jelas dan rasanya maklumat yang ada dapat dipercayai adalah daripada ada video yang dikongsi oleh netizen bahawa adanya berlaku kejatuhan objek dan kemudian meletup. Dan inilah fenomena yang berlaku, kita panggil dia sebagai kejatuhan meteorit ataupun meteorite impact. Tetapi impaknya tak ada, tetapi yang berlaku adalah letupan sebelum daripada impact atau sebelum daripada bahan berkenaan jatuh ke permukaan bumi. Jadi apa meteorit sebenarnya? Jadi meteorit itu merupakan satu objek sama ada dia berasal daripada komet atau berasal daripada meteoroid atau berasal daripada asteroid. Jadi daripada tiga punca inilah, maka apabila objek-objek berkenaan terlepas daripada orbit masing-masing, maka dia akan keluar daripada orbit dan kemudian sebahagiannya menuju ke bumi. Kita punya alam semesta ini memang luas dan terdapat berbanyak-banyak galaksi dan juga bermacam-macam sistem. Kita fokus dengan apa yang kita tengok ini adalah ke dalam sistem solar kita atau solar system, di mana di dalam solar system kita ada satu zon yang terdiri daripada asteroid. Asteroid itu adalah di antara planet Marikh dan juga Jupiter ataupun Mushtari. Jadi di antara zon itu adanya satu zon asteroid. Asteroid ni bermacam-macam saiz, ada bermacam saiznya, sebesar penumbuk Pak Cu ni, ada sebesar-besar tapi walau macam mana pun sebesar asteroid yang ada di keliling di antara dalam zon itu berkenaan mesti lebih kecil daripada planet-planet yang ada di sistem suria. Jadi kenapa asteroid ini ada? Asteroid ini adalah berpunca daripada bahan-bahan yang berlaku daripada solar nebula juga, daripada solar nebula yang Pak Cu cerita dulu, di mana asal mula daripada solar system kita adalah daripada solar nebula. Jadi daripada solar nebula itu sebahagiannya adalah berlaku putaran dan kemudian membentuk planet-planet. Tetapi yang ini dia cuma berputar sahaja mengelilingi matahari, tetapi diri dia sendiri tidak berputar. Ataupun dengan kata lain, dia tidak membentuk piring dan sebagainya, tidak berlakunya evolusi yang sepatutnya. Kita panggil dia sebagai macam satu planet yang tak sempurna jadi dia. Sebab itulah bentuk dia tak ada bulat, bentuk dia ada macam-macam bentuk dia. Bentuk dia makna dengan kata lain tak adalah orang kata bentuk bulat sebagaimana planet-planet yang lain. Apabila benda tu adalah daripada punca yang sama yang berlaku bentukan sistem suria atau membentukkan bumi dan juga rakan-rakan kita, maka itu adalah merupakan bahan-bahan yang sama juga membentuk bumi kita. Jadi sebahagian daripada mereka jatuh ke permukaan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan mereka ke permukaan bumi, memberikan satu andai kepada manusia bahawa bahan berkenaan merupakan bahan yang amat penting dari segi saintifiknya untuk dibuat kajian. Jadi ternyata daripada bahan-bahan meteorit, daripada bahan-bahan extraterrestrial yang jatuh ke permukaan bumi ini dibuat
berbagai-bagai kajian. Ingin Pak Chu ceritakan sedikitlah apa daripada objek-objek yang Pak Chu cerita di komet. Komet adalah merupakan bahan yang diliputi ais, tetapi apabila melalui atmosfera bumi, jadi apa yang jadi ais berkenaan akan disebabkan oleh gesiran dan juga disebabkan oleh suhu dan juga tekanan, maka gas akan keluar daripada sistem dan kemudian dia akan tinggal batunya. Jadi batu itu adalah dia akan, kalau sekiranya sempat sampai ke permukaan bumi, dia akan jatuh sebagai meteorit. Ataupun dia dalam bentuk asteroid yang Pak Chu cerita tadi, asteroid yang lingkaran yang berada di antara Jupiter dengan Marikh. Jadi apabila projektil ataupun keluar mereka daripada orbitnya, maka dia akan menuju ke, sebagai contoh, dia akan menuju ke bumi dan sebagainya. Kalau tak sampai ke bumi kan dia menuju ke bulan kita atau menuju ke planet-planet lain yang ada dalam sistem suria ini. Sebelum sampai ke bumi, kemungkinan besar meteorit berkenaan akan terbakar. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok komet yang dia akan turun, kemudian kita nampak macam ada ekor. Itu adalah sebenarnya gas yang keluar daripada komet itu sendiri terbakar. Dan kemudian kalau sekiranya ada balance lagi daripada bahan meteorit itu, maka itulah yang akan impact ke atas permukaan bumi. Jadi kalau kalau itu ada komet, kalau asteroid lah. Dan kemudian satu lagi meteorolite, ataupun kita panggil dia meteoroloid, ataupun bahan dia membentuk meteorit. Jadi di sini sama juga prosesnya, dia akan terbang dan kemudian dia akan masuk ke dalam atmosfera bumi. Dia akan berlakulah proses pembakaran disebabkan oleh tekanan dengan suhu dan juga friction. Jadi maka lama-lama dia akan jatuh ke permukaan bumi. Berapa banyak sebenarnya yang jatuh, yang keluar daripada orbit dia pada setiap hari? Jadi saintis menganggarkan bahawa lebih kurang 1000 tan metrik bahan-bahan berkenaan terkeluar, mana bertaburan ke mana-mana. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok ke malam-malam, pada malam hari, kemudian merenung bintang di langit, kita tengok adanya shooting star ataupun taik bintang. Kalau taik bintang, kita pun tak tahu taik bintang mana, daripada mana datang kita tak tahu, mana berapa jauh daripada kita pun kita tak tahu, sebab kita ni bukannya ahli astronomi. Tapi yang pentingnya Pak Chu masa kecil-kecil dulu, kalau sekiranya ada nampak taik bintang, mak Pak Chu kata kamu kena ludah. Dan sebab itu merupakan kepercayaan pada orang tua-tua dulu bahawa apabila kita ludah bermakna kita dihindari daripada sebarang penyakit yang dibawa oleh taik bintang tersebut. Itu tak tahulah, itu adalah kepercayaan. Tapi sebenarnya tidak dapat dibuktikan dari segi saintifik. Sebenarnya meteorit ini adalah terbagi kepada 3 komponen yang besar sekali. Ada 3 komponen yang paling besar, iaitu komponen yang pertama adalah dipanggil dia sebagai yang mendominasikan jenis-jenis meteorit adalah kita panggil dia stony meteorite ataupun meteorite yang bentuk batu. Jadi batu ni adalah semuanya berwarna hitam. 86% daripada meteorite itu adalah terdiri daripada stony meteorite, ataupun dalam bahasa saintifik dia kita panggil sebagai chondrite. Chondrite ini adalah merupakan satu batuan yang berbutiran halus berwarna hitam. Jadi warna hitam itu adalah bersamaan dengan bahan yang kita ada di mantle kita atau di sarung bumi, ataupun dengan kata lain kandungannya adalah tinggi kandungan silikanya dan tinggi kandungan ferromagnesium silikanya, dan kemudian jadi saiznya adalah berbagai-bagai. Okey. Dan itu adalah mewakili 86% atau 86% daripada seluruh meteorit. Dan kemudian dia ada 8% lagi adalah terdiri daripada chondrite. Chondrite ini adalah sejenis batu yang setara dengan apa yang ada di kerak bumi kita, atau dengan kata istilah geologinya adalah basalt yang ada di kerak bumi. Stony meteorite ini adalah merupakan satu komponen yang paling penting dan amat berguna kepada para pengkaji taik bintang ataupun saintis yang ada di seluruh dunia ini,
adalah untuk dibuat kajian yang terperinci. Kebanyakan dan boleh dikatakan majoriti chondrite dan juga achondrite ini apabila dibuat penentuan usia atau age determination, usianya lebih kurang dalam 4.55 ataupun 4.5 billion years. Jadi angka itu sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya Pak Cu cerita sebelum ini adalah merupakan detik di mana berlakunya Big Bang dan kemudian berlakunya pembentukan usia bumi kita atau usia solar system kita lebih kurang dalam 4.5 billion years ago. Jadi inilah sebenarnya saintis mengetahui usia bumi ini adalah berpunca daripada meteorite. Allah Ta'ala menghantarkan meteorite ke bumi. Dengan teknologi yang ada, kita dapat menentu usiakan bahan berkenaan, dan kemudian kita tafsir, gabung, jalinkan balik dengan ilmu yang ada, maka kita boleh alihkan semua sekali kepada pembentukan bumi itu. Jadi maknanya daripada situlah kita tahu bahawa bumi ini adalah usia dia lebih kurang dalam 4.5 billion years ago. Okey. Dan kemudian penemuan terbaru daripada stony ataupun stony meteorite ini adalah lebih kurang baru lagi, lebih kurang dalam 2018 ada kajian yang dibuat, didapati ada inclusion di dalam ataupun satu kepungan yang ada di dalam meteorite berkenaan terdiri daripada air. Ada air rupanya di dalam meteorite berkenaan. Maknanya dengan kata lain dia daripada kajian fluid inclusion atau fluid inclusion yang ada di dalam meteorite. Jadi inilah, kalau sekiranya ada air, maka itulah bermulanya kehidupan, sebagaimana yang Pak Cu ceritakan dengan episod-episod yang lepas. Okey, daripada 86.8 kita dah ada 94% daripada meteorite adalah sebenarnya stony meteorite atau batu. Dan kemudian kita ada cuma 5% itu adalah dipanggil iron meteorite ataupun meteorite yang sifat besi dia ni, di mana kandungannya adalah terdiri daripada alloy besi dan juga nikel, di mana kandungannya adalah lebih kurang 90% besi dan 10% nikel. Jadi kalau kita balikkan semula dengan bahan ini adalah bahan yang setara dengan apa yang kita ada di pusat bumi kita. Di pusat bumi kita ada nikel dan juga ada iron nikel. Di bahagian pusat luar kita ada dalam bentuk cecair, dan pusat dalam dalam bentuk solid atau bentuk pepejal, terdiri daripada alloy, daripada iron dan juga besi dan juga nikel. Daripada sinilah maka kita tahu, kita boleh kaji, rupanya kita punya dekat pusat bumi ini adalah terdiri daripada bahan ini. Sebenarnya daripada meteorite yang jatuh ke permukaan bumi, kita boleh pegang pusat bumi kita. Percaya ke tidak, bahawa itu adalah daripada reality science, bahawa kita boleh pegang pusat bumi kita itu yang dah solid, di mana adanya kandungan besi dan juga nikel. Di mana tanpa besi dan nikel ini kita tak ada elektromagnetik, kita tak ada magnet dalam bumi kita, kita tak ada utara, kita tak ada selatan. Itulah yang keajaiban yang berlaku. Ingin Pak Cu ceritakan satu kisah di mana iron meteorite ini jatuh di satu perkampungan di kawasan Jelapang Padi di Thailand, dekat Kanchanaburi. Jadi perkara ini berlaku lebih kurang dalam tahun 1985 atau 86, Pak Cu untuk apa nak sure. Tetapi perkara ini berlaku pada satu hari pada satu pagi, seorang petani pergi ke sawah padi dia, dan kemudian biasalah kalau di sawah padi yang sebagaimana kita ketahui adanya pondok-pondok untuk berlindung daripada panas matahari. Jadi tiba-tiba dia tengok pondok dia tu, ada berlubang, dan kemudian tiba-tiba dia tengok satu ketul benda yang ada di situ. Jadi pelik benda tu licin nampak permukaan dia, dan kemudian dia tengok di belakangnya ada macam tali. Macam kalau kita tengok biasa dah pernah tengok uri atau placenta. Biasanya kalau orang ada isteri,
dah bila dia salin, kita akan nampak dia placenta tu macam mana. Dia ada dia punya umbilical cord dia tu, ataupun itu nampak macam berekor macam itulah. Itulah lebih kurang macam itulah bentuk dia. Dia kena berat dia lebih kurang dalam 15 kilogram. Dan kemudian petani berkenaan ambil bahan berkenaan dan kemudian bawa balik ke rumah. Dia sendiri tak tahu daripada mana datangnya, daripada bahan berkenaan. Apabila dah bawa balik ke rumah, tahulah kita bila benda pelik ni, maka semua orang kampung akan pergi tengok. Dan benda tu sampailah pemberita. Jadi pemberita pun ceritalah tentang benda ini, dan kemudian terbacalah oleh saintis yang berada di Thailand, termasuklah geologis yang ada di Thailand. Jadi secara emergency, geologis daripada Bangkok terus turun ke Kanchanaburi untuk bertemu dengan orang berkenaan dan nak tengok bahan berkenaan. Bila dia tengok bahan berkenaan, dapati itu adalah itu adalah iron meteorite. Dan kemudian bermula daripada situlah berlakunya proses tawar-menawar di antara geologis dengan pemilik meteorite berkenaan. Jadi sehinggalah berlakunya perbincangan, sebab kita sebagai seorang geologis memerhatikan bahan berkenaan adalah merupakan satu bahan saintifik yang betul-betul berguna, yang betul-betul memberikan maklumat tambahan kepada para saintis. Kalau tak silap Pak Chu, berlakulah persetujuan di antara kerajaan dengan individu berkenaan. Kerajaan membeli bahan berkenaan lebih kurang dalam 500,000 baht ataupun lebih kurang 50,000 ringgit Malaysia lah, lebih kurang kalau tak silap Pak Chu. Jadi apabila pembelian berkenaan dah berlaku, dibawanya ke bahan berkenaan ke DMR, Department of Mineral Resources di Thailand, dan kemudian dibuat kajian seperinci. Didapati bahan berkenaan adalah kamacite. Kamacite adalah terdiri daripada 90% besi dan 10% nikel. Itu adalah alloy, pencampuran antara besi dengan nikel. Apabila dibandingkan balik dengan apa yang ada di pusat bumi kita, memang dah sah bahawa itu adalah puncanya daripada bahan ataupun material yang ada di dalam planet lain yang dah explode. Kemudian berlakunya termasuk dalam sistem sama ada komet ke, daripada asteroid ke, ataupun daripada meteoroid ke. Jadi itulah jatuh ke permukaan bumi. Itulah mana dengan kata bahan berkenaan merupakan satu nilai saintifik yang amat tinggi dan amat berguna. Jadi sekarang bahan itu berada di museum Department of Mineral Resources di Bangkok, Thailand. Jadi kalau kita ke Bangkok, kalau rasa berminat nak tengok bahan berkenaan, silakan di Bangkok. Jadi itu adalah bahan yang terdiri daripada iron meteorite. Dan kita dah ada dalam 99% dah. 86%, kemudian kita 8%, kita ada 5%, dan kemudian yang last sekali adalah jenis yang last sekali adalah dia panggil dia campuran di antara stony meteorite campur dengan iron meteorite. Maknanya dengan kata lain, percampuran di antara kedua-duanya itu adalah terdiri daripada 1% daripada jenis-jenis meteorite yang ada yang jatuh ke permukaan bumi. Kalau kita bandingkan balik dengan apa yang ada di permukaan bumi, mana itu adalah bahan transisi di antara mantle dengan pusat luar bumi, atau dengan kata lain itu pencemburuan itulah yang setara dengan apa yang bahan berkenaan dijumpai. Betapa pentingnya meteorite ini. Jadi kalau sekiranya kita tahu letupan yang berlaku di bahagian Sabah dan juga Brunei baru-baru ini, kalau sekiranya ada bahan yang jatuh ke permukaan bumi, bahan berkenaan adalah merupakan bernilai saintifik yang tinggi. Jadi kalau kita jumpa benda-benda macam itu, memang kita boleh bagilah, kita boleh jual dekat eBay pun memang betul-betul berharga, sebab dia itu memang berharga. Dan satu lagi benda yang Pak Chu ingin ceritakan adalah yang bukan termasuk dalam jenis-jenis meteorite ini, dan sebahagian daripada kita mengatakan bahawa tektite itu merupakan meteorite. Sebenarnya ikut daripada apa yang di pengkaji meteorite ini, tektite itu bukan diklasifikasikan ke dalam meteorite.
Dia itu adalah hasil daripada meteorite impact dan kemudian terbentuknya tektite berkenaan. Yang tektite adalah terdiri daripada glass, macam orang kata volcanic glass, volcanic glass. Tapi walaupun bentuk dia adalah macam seolah-olah comet, tetapi semua majoriti ahli-ahli yang mengkaji meteorite mengatakan bahawa dia itu bukan berpunca daripada meteorite. Tetapi sebahagian daripadanya mengatakan bahawa tektite ini adalah semasa kita panggil hujan meteorite, hujan meteor yang berlaku, itu dia akan bawa tektite bersama. Itu Pak Chu pun tak apa nak pastilah. Sebenarnya banyak argument, banyak hipotesis yang mengatakan perkara-perkara berkenaan. Tapi walau macam mana pun, kalau kita jumpa tektite, kita buat mata cincin cantik macam ni lebih kurang. Tapi ini bukan tektite lah, tapi hitamnya lebih kurang macam inilah. Jadi itulah tektite. Dan kemudian satu perkara lagi yang Pak Chu rasa ingin kongsikan bersama adalah sebagaimana kita seorang Islam, kita ke Mekah, dan kemudian kita salah satu tempat yang mustajab, tempat yang sepatutnya orang Islam pergi adalah menuju ke Hajarul Aswad. Hajarul Aswad merupakan ada 7 biji batu yang ada di dalam, diletakkan, diseminkan di dalam Hajarul Aswad itu, di mana batu itu diperjai daripada tektite, asalnya daripada tektite. Okey, banyak argument yang diceritakan sebab bahan berkenaan tak pernah dikaji secara ilmiah sebelum ini, tetapi berdasarkan daripada bentuk dan berdasarkan daripada tekstur batuan berkenaan, banyak di kalangan saintis di seluruh dunia mengatakan dia berpunca daripada tektite. Jadi sebahagian mengatakan itu adalah basalt. Walau macam mana pun, bahan berkenaan adalah diakui, diserahkan daripada malaikat kepada Nabi Ismail, tak silap Pak Chu, dan kemudian diturun daripada satu generasi ke generasi yang lain. Mulanya daripada satu ketul dan kemudian bertukar kepada berpecah-pecah kepada beberapa bahagian, sehinggalah pada masa Rasulullah SAW ada jadi di kawasan Mekah itu adanya 7 puak yang selalu bertelagah di antara satu sama lain untuk meletakkan Hajarul Aswad itu. Maka Rasulullah meletakkan 7 batu berkenaan di dalam sarban dia. Jadi kelilingnya adalah semua kaum-kaum yang mewakili kaum-kaum yang tinggal di Mekah, untuk bersama-sama meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat yang kita tengok sekarang ni. Sebagai kesimpulan daripada apa yang Pak Chu cerita ini adalah meteorite adalah terbagi kepada 3. Yang paling dominan adalah dipanggil stony meteorite. Yang kedua adalah daripada iron meteorite. Yang ketiga adalah kombinasi di antara stony dan iron meteorite. Tetapi komponennya adalah sedikit saja, cuma 1% sahaja. Dan meteorite itu adalah yang kita tahu bahawa kebanyakannya adalah berpunca daripada asteroid zone yang ada di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. Jadi kita tahu bahawa meteorite merupakan satu elemen yang memang berharga kepada ahli sains, terutama sekali pada geologis, untuk tengok balik apa yang ada di bumi. Daripada meteorite itulah, daripada bahan-bahan yang jatuh ke permukaan bumi inilah juga diguna pakai dalam kajian secara terperinci bumi kita, macam mana bumi terbentuk dalam bentuk lapisan-lapisan, dan juga daripada komponen-komponen yang berbeza dengan ketupatan-ketupatan yang berbeza. Jadi dengan kata lain, daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke permukaan bumi, memberi mencetuskan satu idea kepada geologis dan kepada saintis-saintis lain untuk mengkaji secara terperinci tentang bumi kita. Jadi oleh itu, maka Pak Chu rasa itu sajalah yang dapat Pak Chu kongsikan pada kali ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian kali ini adalah memberi manfaat kepada semua, bahawa bahan meteorite ini adalah bahan yang amat berguna. Jadi kalau kita temukan dengan bahan meteorite ini, maka kita terpaksalah seharusnya menyerahkan kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. Jangan lupa
like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.